Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan lagi untuk pola perbandingan di mana soalan yang kita akan bincangkan adalah soalan STPM 2017 dan 2016. Untuk video kali ini adalah ringkasan sahaja. Saya akan membincangkan cara untuk menjawab soalan pola perbandingan. Untuk yang pertama, saya akan memberikan tips untuk menjawab soalan ini di mana yang pertama, pelajar perlu mengenal pasti unit yang digunakan. Sebagai contoh, kes orang RM. Setelah kita mengenal pasti unit yang ingin ataupun yang digunakan, kita boleh mengenal pasti apakah analisis yang paling sesuai digunakan. Analisis ni bermaksud sama ada kita menggunakan paling tinggi, paling rendah, tertinggi, terendah. Untuk pengetahuan semua pelajar, sebenarnya untuk menjawab pola perbandingan, kita boleh membaca data secara menegak ataupun secara melintang. Tetapi, untuk pelajar saya suka memilih satu cara yang lebih mudah untuk pelajar saya buat. Jadi, apa yang saya akan buat ialah saya akan membaca data secara menegak sahaja. Jadi berbalik kepada unit tadi, setelah kita mengenal pasti unit yang telah pun digunakan di dalam satu soalan itu, kita boleh mengenal pasti apakah analisisnya, sama ada kita menggunakan paling tinggi, paling rendah, tertinggi, terendah, paling ramai, paling sedikit, terbesar dan terkecil, di mana data ini akan dikenal pasti bagi setiap tahun ataupun jumlah yang menegak. Tips yang kelima ini ada sedikit perbezaan. Sekiranya dalam data itu ada kolom jumlah yang menegak, jumlah yang menegak, maka kita akan kira peratus daripada jumlah keseluruhan. Sekiranya data itu tiada jumlah yang menegak, maka kita akan abaikan langkah ini. Saya akan tunjukkan langkah yang kelima ini sebentar lagi. Kita akan lihat soalan yang pertama bagi STPM 2017, soalan yang ke-16. Soalannya berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan tentang bilangan penumpang antarabangsa. Selepas istilah huraikan, kebiasaannya akan keluar keyword, sama ada keyword bagi pola perubahan ataupun pola perbandingan. Tetapi untuk istilah ini, huraikan tentang bilangan, tiada istilah atau keyword bagi perubahan dan perbandingan, bermaksud jawapan ini menggunakan pola umum. Baiklah, untuk langkah yang pertama, kita perlu mengenal pasti apakah unit yang digunakan. Unit yang digunakan ialah orang, bermaksud langkah yang kedua, analisis yang paling cantik ialah paling ramai, paling sedikit. Langkah yang ketiga, kita akan ambil jumlah yang menegak. Jumlah yang menegak. Disebabkan dia ialah pola umum. Satu pola ialah pola perubahan. Tetapi dalam soalan ini hanya ada satu tahun sahaja, bermaksud tiada pola perubahan. Maka pelajar kena menjawab kedua-dua edit itu ialah pola perbandingan. Langkah yang keempat, kita akan mencari mana yang teramai dan mana yang paling sedikit. Untuk istilah sedikit, dia tiada istilah tersedikit. Maka paling cantik kita guna istilah paling ramai, paling sedikit. Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima, kita akan mengira peratus daripada jumlah keseluruhan. Disebabkan dia ada kolom jumlah di bawah ini, maka kita kena kira peratus daripada jumlah keseluruhan. Hanya mengira data-data yang terlibat sahaja, iaitu data paling ramai dan data paling sedikit. Yang lain tak perlu cari kerana yang lain tidak digunakan untuk dianalisis. Bagi edit yang kedua, kita boleh buat ketibaan siapa yang paling ramai, siapa yang paling sedikit. Berlepas pun sama juga konsepnya, siapa yang paling ramai dan siapa yang paling sedikit. Jadi di sini ada 3 cara edit perbandingan, iaitu kita akan ambil kolom yang jumlah ini ataupun ketibaan dibaca secara menegak ataupun berlepas dibaca secara menegak. Step yang seterusnya, bila kita dah tahu siapa yang paling ramai, siapa yang paling sedikit, dah kira dah peratus daripada jumlah keseluruhan dan sebagainya, tibalah masanya untuk pelajar membuat penulisan idea bagi paling ramai dan paling sedikit. Di dalam ayat idea, untuk memastikan jawapan itu betul, saya suka mengajar cara yang paling
betul lah, bermaksud dalam ayat ini pastikan ada tahun, ada isunya ialah apa, analisis dia paling ramai siapa dan paling sedikit siapa. Bahagian huraian kita akan mulakan dengan istilah sebagai contoh dan kita akan memberikan atau kita huraikan data bagi paling ramai dahulu dan diikuti dengan istilah manakala untuk menghuraikan pula data yang paling sedikit. Soalan yang seterusnya, soalan 2017 bagi soalan yang ke-17. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan keadaan bermaksud pola umum kerana tiada keyword bagi pola perbandingan dan tiada keyword untuk pola perubahan. Keadaan ekonomi mengikut negara dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Jadi huraian itu mestilah berada dalam tahun 2013 hingga 2015. Langkah pertama, kita perlu kenal pasti dahulu unit yang digunakan ialah peratus. Dan langkah yang kedua, kita kenal pasti apakah analisis yang paling sesuai digunakan. Sekiranya peratus paling sesuai, kita gunakan paling tinggi dan paling rendah atau tertinggi dan terendah. Langkah yang ketiga, kita akan baca data itu secara menegak sahaja. Bagi langkah yang keempat, setiap tahun kita akan carilah mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Dan kita akan buat setiap tahun. Di sini tiada jumlah di bawah. Jadi jumlah ataupun peratus daripada jumlah keseluruhan tidak perlu dikira. Lagipun soalan ini menggunakan unit persen. Jadi dia memang tiada benda itu. Kita lihat di sini untuk yang tertinggi tahun 2013, 2014 ialah negara yang sama. Tetapi untuk tahun 2015 ialah negara yang berbeza. Bila ada perbezaan dari sudut tahun dan juga negara ini, penceritaan dia akan jadi sedikit berbeza. Sama juga untuk yang terendah, negara yang sama untuk kedua-dua tahun yang awal. Tetapi tahun yang terakhir ialah negara yang berbeza. Jadi, penulisan bagi penulisan idea ini, kita akan masukkan tahun-tahun tersebut dan negara-negara yang terlibat. Yang paling tinggi siapa, paling rendah siapa. Untuk bahagian huraian pula, kita akan huraikan dahulu data yang paling tinggi diikuti dengan data yang paling rendah. Soalan STPM 2016, kita mulakan dahulu dengan soalan 16, di mana soalan itu berbunyi berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah. Buat analisis terhadap statistik pembantu rumah. Istilah buat analisis. Tiada keyword bagi pola perubahan dan tiada keyword bagi pola perbandingan, bermaksud pola ini ialah pola umum. Apa yang diminta dalam soalan ini ialah disuruh kita cari ataupun kita buat analisis mengikut warga negara. Mengikut warga negara dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Seperti biasa, langkah yang pertama, kita perlu kenal pasti dahulu apakah unit yang digunakan. Unit yang digunakan dalam soalan ini ialah orang, bermaksud. Langkah yang kedua, kita akan kenal pasti analisis yang paling sesuai digunakan bila orang mesti ramai sedikit. Paling ramai, paling sedikit. Langkah yang ketiga, kita akan baca data tersebut secara menegak sahaja. Disebabkan dia ada kolom jumlah, maka paling senang kita akan ambil jumlah keseluruhan dari tahun 2010 hingga 2013. So, saya akan menggunakan kolom yang dihitamkan sahaja. Data tersebut kita akan baca secara menegak, maka langkah yang keempat, kita akan cari negara mana yang terramai dan negara mana yang paling sedikit. Dan disebabkan dia ada jumlah di bawah ini, maka langkah yang kelima, kita perlu mencari peratus daripada jumlah keseluruhan. Sebagai contoh, 21 bahagi dengan 59560 darabkan dengan 100, kita akan dapat 0.04%. Langkah yang seterusnya, kita akan buatlah ayat bagi idea paling ramai, paling sedikit. Sepanjang tempoh 2010 hingga 2013, jumlah pembantu rumah warga asing
yang melarikan diri daripada majikan, paling tinggi atau paling ramai siapa, dan paling sedikit siapa. Di bahagian huraian seperti biasa, kita mulakan dengan istilah sebagai contoh. Kita akan huraikan dahulu data yang paling ramai, diikuti dengan istilah manakala kita akan hurai pula data yang paling sedikit. Sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.